Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah produk kreatif inovatif dan pemajuan teknologi cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021. Pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ke-9 itu dihasrat untuk menggalakkan para belia dan orang ramai untuk membina dan memproses produk-produk atau teknologi kreatif bagi aspirasi negara dan ASEAN. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, dan Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai peningkatan penyertaan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ini daripada 41 penyertaan kepada 67. Penyertaan dalam kategori Young Inventor dan Smart Junior serta ASEAN New Invention and Innovation adalah sangat menggalakkan. Alhamdulillah, pada pertandingan kali ini, penganjur telah menerima 26 penyertaan daripada pelajar-pelajar sekolah. Ia menunjukkan satu perkembangan positif ke arah memupuk minda berinovasi dan kreatif di kalangan belia. Manakala penyertaan negara-negara ASEAN boleh menjadi pemangkin kepada persaingan peserta dalam negeri dan menjadi petanda aras kepada kualiti penyertaan di setiap pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota. Tema Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ini, Inovasi untuk Masyarakat 5.0, menekankan inovasi teknologi pelbagai dimensi untuk memenuhi keperluan masyarakat global dengan menengani 17 elemen utama matlamat pembangunan mampan. Pertandingan 2 tahun sekali ini anjuran UTB dengan kerjasama dan tajaan Brunei LNG Sendirian Berhad. Pengiran Dr. Rafidah binti Pengiran Haji Petra pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Cipta 2021 dalam sembah ulasan penghakiman menyembahkan sebahagian produk Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota amat baik untuk alam sekitar dan kejuruteraan dan boleh digunakan oleh masyarakat umum. Selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Di antara ulasan panel hakim adalah di tempat ketiga. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021. Tiada pemenang tempat pertama dan kedua bagi kategori penciptaan produk, proses atau teknologi baru.
Project Smart Fish System Water Quality Management System for Red Tilapia Rear in Polytank ciptaan Dayang Roshartini binti Haji Damit, Awang Haji Ismet bin Haji Muhammad dan Dr. Dayang Wida Susanti binti Haji Suhaili dari UTB memenangi kategori pengubah suaian produk, proses atau teknologi sedia ada. Mereka menerima wang tunai RM6,000, sijil dan piala. Tiada pemenang pertama bagi kategori ciptaan baru atau pengubah suaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda. Tempat kedua dimenangi oleh Awang Wesley Ong Wei Rong bersama penyelia Awang Johari bin Haji Muhammad dengan projek Poseidon. Mereka menerima RM2,000, sijil dan piala. Kategori Smart Junior Competition dimenangi oleh projek Rubbish Rewards ciptaan Awang Abdullah bin Haji Ahmad Yazid, Awang Muhammad Hashim Zulkarnain bin Muhammad Rizwan Sani dan Dayang Nur Akila binti Arifin bersama penyelia Awang Muhammad Fauzan bin Awang Damit dari Sekolah Menengah Berakas. Mereka menerima RM1,000, sijil dan piala. Duliang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah daripada Jawatan Kuasa Penganjur Cipta 2021. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan pameran. Pertandingan kali ini menarik minat 67 penyertaan, 51 daripadanya dari dalam negara dan 16 dari negara ASEAN. Memberi inspirasi kepada para belia dan orang awam untuk memperkembangkan produk, proses atau teknologi kreatif selaras dengan aspirasi negara dan menggalakkan penciptaan dan inovasi antara objektif penganjuran pertandingan ini. Ya sendiri sebagai air tu lah. So yeah, this one is The wooden frame. And what happens is when the sticks and up. So they won't hit them. So for injury as well. Yeah. This can, the QR code, and Bottles and everything. Yeah, bottle cans and paper. Cans and Paper. Sempena Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021, beberapa seminar akan diadakan selama 3 hari bermula Jumaat ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia menunjukkan keprihatinan Duliang Teramat Mulia terhadap perkembangan reka cipta dan inovasi dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Beberapa perkembangan dan kemajuan telah dicapai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat terutama dalam bidang tugas dan tanggungjawab bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam. Antaranya peningkatan dalam kalangan orang ramai yang mengambil perhatian berat terhadap keselamatan harta benda dan jiwa. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata sambutan orang ramai terhadap program kesedaran dan keselamatan awam yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dari semasa ke semasa adalah sangat menggalakkan. Berucap pada majlis sambutan ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-61, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong juga menjelaskan pencapaian dalam respon time bagi menangani insiden kebakaran struktur adalah memberangsangkan iaitu melebihi jangkaan sasaran 80%. Selain daripada itu, pencapaian yang ketara adalah kejayaan Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menangani kebakaran hutan, rumput dan tanah gambut yang berskala besar dalam waktu yang singkat
berbanding sebelum ini, iaitu mengambil masa sehingga berbulan-bulan untuk ditangani. Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bekerjasama dengan stakeholder dan orang ramai dalam membuat rondaan berterusan bagi memantau kebakaran hutan, rumput dan sebagainya. Dengan adanya sinergi ini, panggilan bagi menangani kebakaran hutan berjaya diturunkan sebanyak 53% pada tahun lepas. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah Balai Bomba Contoh bagi tahun 2021 yang disandang oleh Balai Bomba Unit Operasi Wanita Cawangan Operasi C yang memenangi anugerah tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Sambutan bertemakan Keselamatan Kebakaran Tanggungjawab Bersama. Unit Operasi Wanita telah pun menjuarai keseluruhan yang dinilai daripada 4 sudut, iaitu yang pertama sudut operasi, kedua sudut teknikal, yang ketiga sudut pentadbiran dan kewangan, dan yang keempat daripada sudut perancangan dan latihan. Dengan kemenangan ini tidak akan dapat dicapai tanpa ada kerjasama dan komitmen anggota wanita. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan berterusan negara-negara ASEAN dan negara-negara PLUS selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN PLUS ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan kedua selaku Ketua ADMM PLUS negara Brunei Darussalam, mesyuarat tersebut menilai kemajuan kumpulan kerja pakar ADMM PLUS yang telah ditunda pada tahun 2020 berikutan dengan pandemik COVID-19. Di samping itu, mesyuarat juga mengambil maklum laporan mengenai ASEAN Defence Senior Official Meeting Plus ADSOM Plus yang disampaikan oleh Ketua ADSOM Plus negara Brunei Darussalam. Semasa berucap pada mesyuarat ADMM Plus ke-8, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan sambutan memperingati ulang tahun ke-10 penubuhan ADMM Plus menjadi mercu tanda hubungan 8 rakan dialog ASEAN. Despite the experiences we have had in the past year, we continue to reaffirm our commitment and ensure the shared vision for a stable and prosperous region be maintained. Semasa mesyuarat, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong ASEAN mengongsikan laporan mengenai perkembangan terkini ASEAN, termasuk perkembangan dalam sektor-sektor dan tunggak-tunggak ASEAN yang lain. ADMM Plus 8 juga bersetuju untuk menerima pakai Bandar Seri Begawan Declaration oleh ADMM Plus bersempena dengan ulang tahun ADMM ke-15 untuk mempromosi bersedia bagi masa depan, keamanan dan kemakmuran ASEAN. Dengan berakhirnya mesyuarat ADMM Plus ke-8 ini, negara Brunei Darussalam akan mengendalikan ADMM Trade Retreat pada bulan November 2021, termasuk upacara serah terima pengurusi ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan kepada Kemboja sebagai pengurusi ADMM bagi tahun 2022. Deputy Prime Minister Negara Brunei Darussalam melaksanakan pelbagai cara dalam rancangan pembangunan negara yang menyasarkan kepada penglibatan kementerian-kementerian yang berkaitan. Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengongsikan perkara tersebut semasa perbincangan mengenai status pelaksanaan resolusi AIPA ke-41 yang telah diluluskan tahun lalu pada mesyuarat antara Parlimen ASEAN atau Interparliamentary Assembly AIPA Caucus kali ke-12. Mesyuarat secara dalam talian dihoskan oleh Parlimen Singapura dan dihadiri oleh 9 buah negara ahli AIPA. Mesyuarat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Semasa mesyuarat, ahli-ahli AIPA membincangkan mengenai isu strengthening supply chain resilience and enhancing trade connectivity
Yang Berhormat Awang Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dalam kenyataannya pula menggariskan kepentingan negara Brunei Darussalam dalam sentiasa mengembangkan dan mempelbagaikan ekonomi negara untuk tidak bergantung kepada minyak dan gas, terutamanya semasa pandemik COVID-19 yang mendorong negara untuk menghasilkan makanan asasi mencukupi secara domestik dengan menggunakan teknologi yang cekap dan pada masa yang sama membuka peluang perniagaan baharu dalam mengembangkan ekonomi hijau. Pada perbincangan isu tersebut juga Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi mengeluarkan kenyataan mengenai kepentingan integrasi standard ASEAN untuk memberikan tumpuan kepada rantaian bekalan merentas sempadan termasuk pertukaran data dan procurement yang perlu ditingkatkan terutama semasa pandemik COVID-19. Mesyuarat kali ini di Sebulat Suara telah meluluskan laporan rasmi Mesyuarat AIPA Caucus kali ke-12. Laporan tersebut seterusnya akan dibincangkan untuk diluluskan semasa Perhimpunan Agung ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA kali ke-42 yang akan dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara pada bulan Ogos 2021 secara dalam talian. Perkembangan kes rayuan dua bekas pegawai kehakiman. Kemarin merupakan hari terakhir bagi kes-kes rayuan yang telah difailkan oleh pendakwa raya dan juga kedua-dua tertuduh Ramzidah binti Pihin Datuk Kesuma Diraja Kenal Bersara Haji Abdul Rahman tertuduh pertama dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin tertuduh kedua di Mahkamah Rayuan. Kes-kes rayuan selama 3 hari diadakan di hadapan Yang Arif, Presiden Mahkamah Rayuan Michael Peter Burrell, Pesuruh Jaya Kehakiman Conrad Sigrod dan Michael Victorlan. Selepas perbicaraan di Mahkamah Tinggi antara September dan November 2019, tertuduh pertama telah disabit bersalah atas kesalahan-kesalahan pecah amanah dan pembersihan wang haram. Tertuduh pertama telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Yang Arif, Pesuruh Jaya Kehakiman Luga Mawson. Sementara itu, tertuduh kedua telah disabit bersalah atas 3 kesalahan pembersihan wang haram dan dijatuhi hukuman 5 tahun pemenjaraan. Walau bagaimanapun, tertuduh kedua telah didapati tidak bersalah bagi 2 kesalahan pembersihan wang haram. Hujah-hujah telah dibentangkan oleh pendakwa raya untuk hukuman yang telah dijatuhkan ke atas tertuduh-tertuduh untuk ditambah dan supaya pembebasan tertuduh kedua bagi 2 kesalahan pembersihan wang haram diketepikan. Bagi pihak tertuduh-tertuduh, hujah telah dibuat supaya sabitan mereka diketepikan dan juga untuk mahkamah untuk hukuman tertuduh kedua dikurangkan. Keputusan Mahkamah Rayuan akan diberikan pada atau sebelum hari Rabu 7 Julai 2021. Pendakwa raya telah diwakili oleh Datuk Seri Setia Davinder Singh SC yang hadir menerusi dalam talian dari Singapura dan dibantu oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin, Dayangku Didin Raza binti Pengiran Haji Abdul Latif dan Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman dari Pejabat Peguam Negara yang hadir di Mahkamah Negara Brunei Darussalam. Juga turut membantu para peguam dari Devender Singh Chambers LLC iaitu Nevin Tiva, David Fong, Tan Royu dan Sruti Lankater. Hadir mewakili kedua-dua tertuduh melalui dalam talian dari United Kingdom, Simon Farrell QC dan dibantu oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Muhammad. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 1 kes sembuh dan 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 250 kes dengan kes yang sembuh 240. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 109 kes.
639 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 20,035 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 407 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 135,628 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong telah menjangkau usia penubuhannya 50 tahun. Bagi memperingati penubuhan sekolah tersebut kemarin, diadakan majlis perasmian Jubli Emas sekolah berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Orang Kaya Jayaputra Datuk Paduka Haji Muhammad Taha bin Abdul Rauf. Antara pengisian acara sempena Jubli Emas itu ialah tayangan video sejarah Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong dan bacaan surah Yasin serta tahlil sebagai mengenang jasa tenaga pengajar dan para pelajar yang telah kembali ke rahmatullah. Sementara itu, beberapa aktiviti sepanjang tahun ini juga disusun oleh pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa Guru. Sempena sambutan tersebut antaranya Jubli Emas Mini Carnival. Seorang lelaki warga negara asing berjadi tahan oleh penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Sri Begawan semasa operasi Langis yang dijalankan di Pasar Tanis Setenaga, Mukim Sengkurong kemarin. Lelaki tersebut dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan-peraturan imigresen dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut.